Saja saudara, minta maaf saudara, ada gangguan. Biasalah saudara bila saya beri penjelasan begini, awal-awal lagi, Jojas, jangan bergaduh saudara. Jangan bergaduh. Saudara, saya mintalah kalau boleh gunakanlah halaman saya ini untuk kita menyantuni ukhuwah persahabatan saudara. Jangan bergaduh sama-sama kita saudara. Baik saudara, kita sambung dengan mutiara kata. Dalam segmen mutiara kita ini, kita harus ingat saudara, jika dalam hati seseorang terdapat keikhlasan dan kasih sayang, jadi nasihatnya atau ucapannya akan meninggalkan kesan dalam hati pendengarnya. Hati akan hidup ketika mendengar ucapan dan nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang. Saudara Yan Iskandar, saudara Cik Su, jangan bergaduh Cik Su, saudara Ridwan, saudara Manap. Saya mengharapkan agar jangan kita berbalah sama kita. Sebab saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Itu kita selalu mengingat antara satu sama lain. Dan untuk teman-teman saudara yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam mana-mana channel, saya harus mengingatkan. Saya tak marah, saya izinkan, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ini pencerahan politik, ini juga sekadar untuk memberi informasi. Bila saya memberi pandangan, saya memberi celahan, maka kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Manaf Norman, saudara Awang Yusof, saudara Hassan Basri, terima kasih. Jangan bergaduh-gaduh. Saya harap satu saja saudara, apa-apa pun kita harus bersikap positif. Sebab live saya ini selalu saya pesan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Apa pun yang kita lakukan dalam hidup ini, seandainya kita berfikiran positif, positiflah jadinya. Saudara, saya juga harus mengingatkan teman-teman, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik kalau anda mau menyantuni dalam live saya ini. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita mencari kedamaian, keharmonian sesama insan. Saudara Hanan Nur, saudara Muhammad Kafli, saudara Zainab Muhammad. Tadi ada sedikit gangguan, tak apalah saudara. Saudara Aim dari pinggiran Pedas, Negeri Sembilan saudara. Baik saudara, laporan pertama tentulah saya mengingatkan keadaan macam mana cuaca negara kita. Tapi hari ini tidak ada laporan tentang hujan ribut dan sebagainya. Sebaliknya, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga, terutama di Rompin, Pahang. Kerana setakat jam 4.30 petang tadi, Met Malaysia dalam hantarannya memaklumkan status tersebut dikeluarkan. Kerana kawasan tersebut mula bersuhu pada maksima harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Jadi menurutnya, amaran cuaca panas tahap 1 berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan bila berlaku panas, seringkali berlaku hujan ribut petir. Jadi berhati-hati saudara. Dan memang saya sekarang ni, saat ini pun berpeluh. Saudara Johari, waalaikumsalam. Apa khabar semua? Semoga sihat. Tak apa saya Cik Su. Cik Su ni dia marah, dia kata ada nyamuk dalam live saya ni. Biarkanlah. Tak apa. Tak ada masalah. Asalkan kita berfikiran positif Cik Su. Sabar. Wa'amilus sabirin. Sabar itu separuh daripada iman saudara. Saudara Nazri Abdullah, terima kasih. Jadi untuk melihat maklumat kaji cuaca, saudara boleh layari laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu https://www.met.gov my iklim status cuaca panas. Itu saudara ya. Cuma hari ini saya agak bersimpati dengan warga di Marang, Terengganu saudara. Saya dikabarkan bahawa lebih kurang 50 orang pengunjung pasar tani, akhirnya mereka terpaksa berputih mata kerana terpaksa pulang hampa, gagal untuk mendapatkan bekalan beras putih tempatan yang dijual di pasar tani Kampung Sentul Patah semalam saudara. Lembaga Pemasaran Padi Persekutuan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menyediakan sekitar lebih kurang 4 tan beras putih tempatan untuk dijual terus kepada masyarakat di pasar tani yang diadakan di pekarangan Masjid Sentul Patah. Bermula jam 8 pagi semalam, tapi lewat 15 minit habis beras tersebut habis dilanggan orang. Jadi sabarlah saudara.
Jadi tinjauan mendapati pengunjung pasar tani terus berserbu ke kanopi farma. Sebaik saja melihat lori farma sampai. Begitulah rakyat kita ni kadang-kadang panik juga. Bagaimana bersabarlah bahawa menurut farma, menurut pengarah farma negeri Saudara Nokman Hashim, beliau memaklumkan penjualan beras putih tempatan di pasar tani akan diteruskan. Bagaimanapun tertakluklah pada bekalan dan permintaan katanya. Beras yang dibekalkan melalui fasa pertama dan kedua diedarkan di premis jualan farma, iaitu di Agro Bazar Rakyat dan Agro Bazar Kedai Rakyat di seluruh negeri. Jangan risau, ada bekalan insya-Allah saudara. Sementara itu saudara, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fu Hing menyatakan bahawa cadangan kerajaan untuk melaksanakan tiada lagi kawalan harga sementara bagi telur dan ayam adalah untuk memastikan pasaran tempatan boleh berfungsi semula dengan bebas dalam memastikan keterjaminan bekalan bahan makanan di pasaran. Jangan pula orang buat negatif bahawa bila tak ada kawalan tu artinya maka harga akan naik. Tidak. Menurut Timbalan Menterinya, pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan sentiasa memantau harga-harga telur, ayam dan hasil pertanian di pasaran tempatan. Jadi kita mesti tahu saudara katanya bahawa pengeluaran telur dan ayam di Malaysia sebenarnya telah pun mencapai tahap sara diri. Namun menghadapi sedikit gangguan rantaian bekalan pada penghujung tahun lalu. Jadi menerusi beberapa langkah intervensi kerajaan, sektor peternakan ayam, daging dan ayam telur telah pun kembali normal katanya. Itu gambarannya saudara bahawa jangan risau sangatlah. Terima kasih saudara Zari dari Pasir Mas Kelantan. Saudara Cik Su Draman, moga isu beras dapat diatasi demi rakyat. Dan kalau melihat kenyataan daripada Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, isu beras ini sudah pun beransur pulih saudara. Selain daripada berita tersebut, saya melihat kenyataan ini daripada Tan Sri Azam Baki saudara. Bagaimana Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini saudara. Menurut Ketua Pesujaya SPRM Tan Sri Azam Baki, dakwaan mengatakan pihaknya terlibat adalah jelas berniat jahat dan cuba memburukkan imej Suruhanjaya tersebut. Jadi kenyataan Ketua Pembangkang, kata Tan Sri Azam Baki lagi, iaitu kenyataan Ketua Pembangkang Dr. Hamzah Zainuddin yang mendakwa pihak SPRM terlibat dalam keputusan Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu jelas berniat jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya, kata Tan Sri Azam, kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuat. Itu sebagaimana kenyataannya dalam media Star hari ini saudara. Sebab Jumaat lalu, Perikatan Nasional mendakwa tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid membuat isytihar menyokong kerajaan kerana beliau diugut oleh seorang pegawai tertinggi sebuah agensi berkaitan kerajaan. Jadi menurut Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah, dia kata Iskandar Zulkarnain dibawa bertemu pegawai terbabit di sebuah hotel di Damansara pada 1 Oktober lalu. Jadi ujar Ahli Parlimen itu beliau diugut dan akan didakwa atas kesalahan rasuah jika enggan menandatangani kenyataan media yang telah disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Jadi Tan Sri Azam Baki menafikan, tak benar saudara. Bagaimanapun terpulanglah pada SPRM apakah mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Terpulang. Saya mengharapkan agar isu ini saudara, janganlah kita sentiasa menaburkan fitnah, kabar angin dan sebagainya saudara. Negara kita sudah pun mula memasuki fasa pemulihan. Pemulihan kestabilan politik, pemulihan kestabilan ekonomi, pemulihan keterjaminan makanan. Jadi dan kita berusaha ke arah itu, jangan kita mewujudkan situasi, suasana yang boleh merangsang situasi untuk menjadi negatif. Itu saja yang pesanan saya. Puan Normah, Puan Halimah Hashim, Ron Chew. Baik saudara, saya mulai 2-3 hari lepas saya akan sentiasa menyediakan halaman saya ini, iaitu laporan khabar dari Gaza saudara. Sekarang ni setakat hari ini saudara,
Hari ini saya mendapat laporan sejumlah 300 rakyat Palestin terbunuh. Ini hari ke-8 akibat serangan tentera Zionis Israel ke atas Gaza. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Palestin. Jurucakapnya Ashraf Al-Qidra berkata kebanyakan yang terbunuh pada hari Sabtu semalam terdiri daripada kanak-kanak dan wanita. Bukannya tentera. Itu dikatakan kezaliman. Rakyat Palestin dipanggang hidup-hidup, saudara. Katanya seramai 800 lagi penduduk Palestin cedera dalam serangan itu. Sejak 7 Oktober lalu, Israel melakukan serangan bertubi-tubi ke atas semenanjung Gaza yang memusnahkan kawasan kediaman. Selain itu menyebabkan ribuan penduduk terkorban dan cedera. Dengan hampir 40% daripada mangsa terdiri daripada kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa, saudara. Itu saya katakan zalim, ganas, bukan berperi kemanusiaan. Malahan saya bersyukur juga sebab bila saya mendapat laporan saat ini, saudara, mungkin mudah-mudahan akan diteruskan berterusan begitu, saudara, apabila Allah sudah pun menghantar banjir di Israel, saudara. Semoga Allah terus menghantar banjir yang dahsyat supaya melumpuhkan negara Israel, saudara. Kerana ekoran banjir yang berlaku, Israel menangguhkan serangan ke atas Palestin. Sebab itu, saudara, tugas kita sekarang ni sentiasa berdoa dan terus berdoa untuk Palestin. Sebab kerana, saudara, perang kali ini nampaknya agak berbeza dengan peperangan sebelum ini. Nampak gayanya tentera Israel begitu menggila lah, saudara. Melontarkan ataupun menghantar bom yang bukan-bukan, macam-macam bom diledakkan. Ramai tentera-tentera ataupun warga yang tidak berdosa di bumi Gaza yang terkorban. Di Geneva, saya mendapat laporan, saya harus melaporkan apa berlaku di Geneva, macam mana mereka membuat kenyataan, saudara. Menurut dia pertubuhan agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelayaran Palestin, UNRWA, hari ini menyatakan 2 juta penduduk Gaza kini berdepan dengan ancaman bahaya ekoran hampir kehabisan bekalan air. Tak ada air pula dah sekarang, saudara. Keadaan mereka saat ini bagaikan antara hidup dan mati. Bahkan api perlu dihantarkan segera ke Gaza untuk membolehkan air dibekalkan kepada 2 juta penduduk. Sudah seminggu tiada bekalan bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza, kata Ketua Pesisaya UNRWA, Philip Lazzarini, dalam satu kenyataan di Geneva, saudara. Penduduk terpaksa menggunakan air kotor dari perigi selepas loji air Gaza dan rangkaian air awam terhenti berfungsi, dan keadaan ini akan meningkatkan risiko jangkitan penyakit bawaan air. Katanya Gaza juga mengalami gangguan bekalan elektrik sejak Rabu yang turut menjejaskan bekalan air minum kehabisan di selatan Gaza, tempat ribuan penduduk mula mencari perlindungan. Jadi dalam tempoh 12 jam, katanya penduduk hilang tempat tinggal, penduduk terpaksa berpindah ke selatan Gaza, hampir 1 juta orang telah pun meninggalkan rumah masing-masing dalam tempoh seminggu. Zalimnya, saudara. Sementara itu, saya mendapat laporan bahawa pesawat membawa bekalan perubatan untuk penduduk semenanjung Gaza mula mendarat di Mesir. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pesawat dengan bekalan perubatan untuk menyokong keperluan kesihatan di Gaza telah pun mendarat di Al-Arish di Mesir, berhampiran dengan sempadan Rafah. Dan pihak mereka bersedia untuk menghantar bekalan sebaik saja akses kemanusiaan di kesempadan dibuka. Demikian menurut Tedros Adhanom Ghebreyesus, lapor agensi Anadolu. Jadi pejabat WHO di wilayah Palestin yang diduduki berkata bekalan yang tiba di Al-Arish itu dapat memenuhi keperluan sekitar dalam 300,000 penduduk. Tapi bagaimanapun terpulang pada pimpinan Mesir sama ada mereka nak membuka atau tidak pintu laluan bagi membolehkan penghantaran ubat-ubat dan bantuan kemanusiaan, saudara. Sebab itu saya walaupun pihak Israel mula memainkan selain daripada melontarkan ledakan bom dan sebagainya, mereka mula bermain perang psikologi. Apabila tentera Israel mendakwa kononnya komander Hamas Ali Qadi yang digambarkan mengetui serangan balas pada 7 Oktober lalu telah tumpas. Tapi tidak ada bukti, tak ada gambar dan sebagainya. Ini perang psikologi mereka, saudara.
dalam saat tiada bantuan sampai kepada 2.3 juta penduduk Gaza, mereka memainkan perang psikologi cyber. Konon-kononnya tentera, panglima, Hamas dan semua tewas dan sebagainya. Tapi jangan risau, saudara. Saya berkeyakinan kalau kita sentiasa berdoa, insya-Allah Allah akan menurunkan bala yang teramat besar kepada rejim Zionis di bumi Palestin, saudara. Sebab itulah sekarang ni Malaysia sekarang ini sedang mensasarkan untuk mencari dana sekitar 100 juta ringgit sebagai sumbangan membantu serta mendukung perjuangan rakyat Palestin. Demikian menurut Ketua Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Katanya sebagai permulaan waktu pembentangan bajet hari itu, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan Malaysia menyediakan sekitar 10 juta ringgit untuk membantu warga Palestin yang dizalimi oleh tentera Zionis. Jadi sebab itu, kata Dr. Zahid, sasaran kita adalah untuk memberikan bantuan sekitar 100 juta yang merupakan yang terbesar dalam sejarah negara kerana kita mendukung perjuangan rakyat Palestin. Itu kenyataan beliau dalam waktu beliau mengadakan solat zikir perdana sedunia di Masjid Putra semalam, saudara. Pertempuran terkini katanya di Palestin melibatkan Hamas dan pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Oktober telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa di kedua belah pihak. Dan Datuk Seri Ahmad Zahid berkata Malaysia menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu agar segera mengambil tindakan, meminta semua pihak menghentikan segala tindakan keganasan dan pertempuran di semenanjung Gaza. Bagaimanapun, Datuk Zahid memuji sikap ahli parlimen yang bersatu hati dalam menzahirkan sokongan terhadap untung nasib rakyat Palestin. Di Geneva juga hari ini pejabat persetujuan tinggi hak asasi manusia telah mengeluarkan kenyataan bahawa serangan ke atas kemudahan perubatan sebenarnya adalah dilarang di bawah undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Menurut mereka, undang-undang kemanusiaan antarabangsa memerlukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk sekurang-kurangnya mengumpulkan mangsa yang cedera dan sakit serta merawat mereka tanpa diskriminasi. Itu undang-undang antarabangsa. Serangan terhadap kemudahan perubatan, kaki tangan perubatan dan bersakit serta orang yang cedera adalah dilarang. Kata jurucakap OSCHR Ravina Samdasani yang mengulas mengenai tindakan kejam rejim Israel di semenanjung Gaza. Sementara itu, menurut Dr. Without Border pula, Israel pada Jumaat lalu memberi masa 2 jam kepada Al-Auda Hospital di Gaza untuk mengasungkan hospital. Ini mendapat tentangan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, saudara? Dan hari ini, saudara, sejumlah 26 pertubuhan bukan kerajaan negara kita mengeluarkan kenyataan mengutuk keganasan Israel. Saya nak baca kenyataan media yang dikeluarkan oleh 26 pertubuhan tersebut. Kata mereka, kami mengambil prihatin bahawa tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestin adalah jenayah kemanusiaan yang jelas. Polisi dan tindakan Israel sekarang yang melakukan mengebom orang awam dan institusi awam di Gaza dan mengakibatkan ribuan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak terkorban adalah genosid secara terbuka, pembunuhan secara terbuka. Justru adalah menjadi tanggungjawab semua manusia yang mempunyai akal waras dan hati nurani untuk melakukan semaksimal usaha menyekat kezaliman Israel secara serta-merta. Oleh itu, kami menyeru kerajaan Malaysia untuk mengajak semua kerajaan di dunia membantu warga Palestin serta mengajak mereka untuk memboikot Israel secara total. Kerajaan Malaysia juga perlu menyeru negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel untuk memutuskan hubungan tersebut secara serta-merta. Ini kenyataan dibuat oleh Hashim Sani Center for Palestine, BDS Malaysia, Sejagat, Sentra Malaysia, Palestinian Cultural Organisation, Al-Quds Foundation Malaysia, Persatuan Akademia Ikram Malaysia, Haluan Malaysia, Pertubuhan Ikram Malaysia, Humanitarian Care Malaysia, Muslim Care Malaysia. Turut sama adalah Palestinian Progressive Association Malaysia, Muslim Youth Movement, iaitu ABIM, Global Peace Mission, GPM, Palestinian Forum Malaysia, PFM, Ikram Muda, Pertubuhan Mawadiah Malaysia, Malaysian Humanitarian Aid, iaitu MAHAR,
Islamic Information Service and Foundation. Turut juga adalah Intellectual Wisdom Society, Malaysian Women Coalition for Al-Quds and Palestine, Persatuan Cinta Gaza Malaysia, Gerakan Keadilan Monetary Malaysia, Medicom Malaysia, PKPIM dan Muslim Volunteer Malaysia. 26 pertubuhan saudara menguat kenyataan, mengutuk serangan tersebut dan menyeru agar negara kita meminta pihak-pihak negara-negara yang punya hubungan diplomatik segera memutuskan dengan Israel. Itu tindakan mereka dan mengharapkan adalah tindakan suatu yang berlaku. Saya melihat saudara, apa yang berlaku di Israel sudah hari ini, dah ada itu Israel saudara di Palestin. Saya mendapat berita macam mana di Sydney. Di Sydney Australia juga nampak gayanya adalah bagaimana penekanan terhadap warga tempatan. Apabila orang asli Australia, mereka sudah pun melahirkan kemarahan dan kesedihan atas penolakan desakan penting untuk hak dan pengiktirafan mereka di tanah air sendiri. Ini saudara, kita harus berhati-hati. Inilah yang dialami kalau kita hilang kuasa. Warga orang asli di Australia juga saat ini dinafikan hak mereka sebagai warga asli negara tersebut saudara. Jadi pemimpin orang asli menggesa dilakukan protes Minggu Senyap dengan menyepi kerana meratapi keputusan pahit selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menggesa negaranya yang berpecah belah untuk pulih dalam semangat perpaduan. Jadi itu keadaannya di Australia, saudara. Sedih. Saya harap semua ini dapat menjadi pengajaran kepada kita agar lebih berhati-hati di masa akan datang. Kita harus menyantuni bumi tercinta ini. Janganlah kerana politik kita berpecah belah, akhirnya rakyat yang menjadi sasaran hidup menderita. Saudara, itu saya lihat apa yang berlaku di luar negara itu perlu kita ketahui juga supaya menimbul keinsafan. Saudara, Mat Korko dia kata buat protes di kedutaan Mesir, suruh buka sempadan. Saya rasa mungkinlah pertubuhan NGO dan sebagainya, kita minta lah. Tak tahulah kenapalah Mesir ni susah sangat nak membuka pintu sempadannya. Dari dulu lagi, sebab pintu sempadan bawah tanah pun ada saya untuk membolehkan bantuan dan sebagainya sampai ke bumi Palestin. Kita, saudara kita, saudara se-Islam. Kalau kita melihat mereka diinaya, menjadi kewajipan kita untuk mempertahankan mereka, saudara. Itu keadaannya di Palestin. Baik, saya berbalik pada negara kita. Ini kesan daripada pembentangan bajet. Masih lagi bajet, saudara. Jangan lupa malam besok, saudara, insya-Allah. Malam besok saya akan bersama dengan Datuk Abdullah Sani untuk membicarakan, untuk membincangkan tentang bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat lalu, saudara. Dan saudara-saudara boleh mengikuti bicara saya bersama dengan Yang Bagi Datuk Abdullah Sani di channel Amir Hijaz Fan ataupun AHF. Macam sekarang, saudara, tak ada masalah. Besok jam 9.30 malam, insya-Allah. Seperti biasa, saudara. Dan kembali bercerita tentang bajet ni, saya melihat bagaimana empat menteri besar menyifatkan belanjawan 2024 merupakan banyak membantu pembangunan negeri. Peruntukan sejumlah 393.8 bilion yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dilihat memenuhi aspirasi rakyat keseluruhannya untuk pembangunan negeri dan negara. Dan mereka menyifatkan sebagai belanjawan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kebanyakan menteri besar memperincikan tindakan kerajaan negeri masing-masing bagi setiap peruntukan yang membabitkan inisiatif atau perancangan negeri. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, beliau menyifatkan penyambungan semula projek pembinaan 5 stesen transit aliran ringan. Itu 3, itu LRT 3 di Selangor mampu menambah baik keterhubungan perkhidmatan pengangkutan awam. Katanya, pihak beliau ketika ini sedang membuat kajian bagi menghubungkan perkhidmatan rel dari Kelang hinggalah ke Kuala Selangor. Dan beliau berharap selepas tahun Selangor dapat merancang dengan lebih baik atau nampaklah jajaran yang lebih lengkap untuk menyempurnakan tekad mereka. Satu daripadanya adalah menyediakan jajaran dari utara Selangor sampai ke Kelang. Katanya selepas merasmikan Hari Sukan Peringkat Negeri Selangor hari ini, saudara.
Menurutnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2024 berkata kerajaan bersetuju meneruskan semula cadangan pembinaan 5 stesen LRT 3 yang dibatalkan sebelum ini dengan kos sejumlah 4.7 bilion. Melihatkan stesen di Tropicana, Raja Muda, Tamasya, Bukit Raja dan Bandar Botanik di Selangor. Sementara itu, Saudara Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail pula menyifatkan Belanjawan 2024 sebagai belanjawan yang digarap secara komprehensif dan menyeluruh kerana mencakupi pelbagai sektor seperti ekonomi, pembangunan, infrastruktur, saudara, pendidikan, kesihatan, keselamatan, keterjaminan makanan serta mengandungi pelbagai inisiatif untuk meringankan beban rakyat. Pihaknya yakin belanjawan ini akan membawa manfaat besar kepada setiap lapisan masyarakat dan memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara yang positif. Itu menurut kenyataannya hari ini, saya. Jadi Datuk Seri Wan Rosli berterima kasih kepada pelbagai peruntukan yang diberikan kepada Pahang, termasuklah 47 juta untuk menambah baik fasiliti penumpang di terminal lapangan terbang Tioman dan memanjangkan landasan setia ada kepada 1,300 meter. Sementara itu, bagi Menteri Besar Negeri Sembilan pula, saudara, Datuk Seri Amiruddin Harun, beliau secara keseluruhannya menyifatkan belanjawan kali ini adalah satu langkah berani yang diambil oleh kerajaan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara lebih kukuh, mampan dan berjaya saing. Walaupun dengan kekangan hutang negara yang mencecah 1.5 triliun ringgit, saudara. Beliau turut menghargai komitmen Perdana Menteri dalam menyalurkan peruntukan khusus untuk rakyat Negeri Sembilan, termasuklah pembinaan sekolah menengah kebangsaan agama Jempol serta menaik taraf jalan kampung dan desa di Jalan Kuala Lukut ke Chuah di Port Dickson. Itu juga pembinaan klinik kesihatan di kawasan rantau, pembangunan tadika dan taska baru di Felda Jelai, projek tebatan banjir di Sungai Jelai, Kuala Pilah dan projek pengindahan, keselamatan dan kebersihan pantai Teluk Kemang Port Dickson juga antara inisiatif yang tersenarai dalam Belanjawan 2024. Bagi Menteri Besar Perlis pula, saudara, Datuk Seri Muhammad Syukri Ramli berkata pihaknya berpuas hati dengan belanjawan yang turut menyediakan sejumlah 1.63 bilion bagi membina dan menaik taraf jalan di kampung serta desa, termasuk di Tambun Tulang, selain 20 juta bagi menyelenggara dan memelihara lokasi tarikan pelancongan seperti Tasik Timah Tasuh di Perlis. Kerajaan Negeri Perlis tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat dari dulu, kini dan selamanya. Ini kata Kerajaan Negeri Perlis yang dipimpin oleh Parti PAS, saudara. Itu gambarannya, saudara, bahawa Perlis juga bersama-sama dengan pimpinan Yang Amat Perdana Menteri, termasuklah di Kelantan, saudara. Dan saya melihat sambutan begitu baik daripada semua peringkat pimpinan kerajaan negeri. Tak terkecualilah sama ada daripada Parti Pembangkang ataupun daripada Parti Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Alhamdulillah, saudara. Banyak orang bertanya dengan saya bagaimana dengan kedudukan, pinjaman dan sebagainya. Jadi, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra, beliau mengulas menyata iaitu Profesor Dr. Benny Arifin Amin Nordin. Profesor Dr. Benny Arifin Amin Nordin daripada Universiti Putra Malaysia menyatakan bahawa kemudahan pinjaman perniagaan mikro Bank Simpanan Nasional yang diperuntukkan oleh kerajaan sejumlah 1.4 bilion kepada penjaja dan pengusaha kecil menerusi belanjawan ini mampu mengelakkan golongan tersebut daripada terjumus dengan kegiatan alung ataupun ceti haram. Itu pandangan ahli akademik. Dengan adanya 1.4 bilion peruntukan disediakan dan diuruskan oleh Bank Simpanan Nasional, maka para peniaga nak memulakan perniagaan ataupun mencari dana untuk meneruskan perniagaan mereka, ini akan mengelak daripada mereka terjebak dalam hutang bersama dengan alung. Sebab alung ni cara nak bagi mudah, tapi kemudian bila terjebak dengan alung, wallahu a'lam bisawab, teruk, saudara. Tapi bagaimanapun kita mengharapkan agar apa yang dihadapi oleh golongan peniaga kecil, perusahaan sederhana yang mencari dana daripada bank selama ini memang susah. Memang tidak dinafikan, saudara, kadang-kadang kerana berlakunya birokrasi dalam bank yang
minta pendapatan lah, syarikat mesti berdaftar lah, itu ini, macam-macam lah. Akhirnya warga yang ingin berniaga pulang dengan kehampaan. Bila tak ada jalan, mereka terpaksalah memilih untuk bertemu dengan Along. Kita mau tolong, akhirnya terjebak. Itu gambarannya sekarang, saudara. Jadi dalam keadaan begini, diharapkan agar dana yang disediakan sejumlah 1.4 bilion melalui Bank Simpanan Nasional akan memudahkan. Janganlah ada pula red tape yang bukan-bukan, saudara. Sebab kata Profesor Dr. Bani Arifin, sebagai contoh, kalau nak buka kedai pun memerlukan kos tinggi. Jadi penjaja sekiranya mereka ke bank akan ada masalah seperti sukar mendapat pinjaman kerana tiada rekod bank. Mereka berpendapat rendah dan ada pula yang tidak berpelajaran tinggi. Jadi akhirnya mereka mencari Along. Dengan ada peruntukan 1.4 bilion ini, memanglah Along mudah. Caranya, prosesnya percuma, mudah, saudara. Tapi risikonya tinggi. Tapi dengan kemudahan pinjaman yang diperkenalkan, ini akan menjadi serampang dua mata. Penjaja boleh memulakan perniagaan dengan mudah dan pada masa yang sama tidak perlu mencari masalah dengan Along, katanya. Jadi, Perdana Menteri Yusuf Ibrahim ketika membentangkan belanjawan Malaysia Madani menyatakan sebanyak 1.4 bilion yang disediakan di bawah pinjaman mikro BSN untuk membantu penjaja dan pengusaha kecil-kecilan menyediakan modal perniagaan, pembelian peralatan, premis serta pemasaran. Alhamdulillah, saudara. Sebab itu saya melihat sekarang ni terkesima lah para pembangkang. Apa nak komen lagi, saudara? Sementara itu, saudara, menurut Profesor Madya, Dr. Azwan Abdullah dari Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan, Universiti Melaya, Kelantan, katanya peruntukan 40 juta disediakan bagi melaksanakan program Shop Malaysia Online untuk menggalakkan peniaga kecil, khususnya dalam bidang makanan untuk berniaga dari rumah pula, mampu mengurangkan kebergantungan mereka, menyewa premis dan menggajikan pekerja. Ya, katanya 10 tahun dulu nak berniaga mungkin perlu menyewa kedai. Ini memerlukan kos tambahan. Tapi dengan kemudahan teknologi sekarang, bukan lagi halangan untuk perniagaan dapat dijanakan di rumah dan tanpa bergantung pada majikan. Jadi, inisiatif ini selari dengan ekonomi gig yang secara langsung mampu memperkasakan ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf sosial kehidupan masyarakat. Itu kenyataan mereka yang berada di Menara Gading yang melihat bahawa bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri itu memang sesuai dan bertepatan dengan suasana hari ini. Saya, itu kedudukan ekonomi. Besok saya akan mengulas bersama dengan Dato' Abdullah Sani dalam channel yang sama, saudara. Sedikit laporan tentang pilihan raya kecil bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Jepak di Sarawak, saudara. Semasa kita semua tahu bahawa Suruhanjaya pilihan raya telah pun menetapkan iaitu hari penamaan calon adalah pada 21 Oktober. Hari pengundian awal 31 Oktober dan hari pengundian di Dun Jepak pada 4 hari bulan November. Ini adalah susulan daripada kematian penyandangnya Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu, saudara. Sementara itu, menurut Premier Sarawak, Datuk Seri Abang Johari, partinya akan mengumumkan calon yang bakal diturunkan bertanding di Dun Jepak pada hari Rabu mendatang. Sama-sama kita tunggu, saudara, siapakah calonnya, apakah ada pertandingan dan sebagainya. Seboleh mungkin kita mengharapkan tak adalah pertandingan. Kalau menang tanpa bertanding, mudah. Terus buat kerja saya, saudara. Itu keadaannya, saudara. Baik. Satu benda yang agak menarik hari ini, saudara. Ini seronok saya, sahabat saya, saudara Ramli Mak Yunus. Orang dulu panggil dia Ramli DAP. Saya ingat lagi, saudara, sahabat saya ni. Dia memang kadang-kadang memberi pandangan, memberi fikiran yang di luar petak, di luar kotak, saudara. Hari ini dia menghantar kiriman, saya tengok agak cantik tulisannya, saudara. Ini beliau, saudara Ramli Mak Yunus daripada Langgar Alustar Kedah. Ini saya baca, saya minta izin saya baca, kita hayati kenyataan beliau. Ini marhain punya kenyataan, saudara, yang mudah. Dia kata, Dear Mr. PMX and Cabinet Members of PH / Barisan Nasional. Jadi artinya, untuk Perdana Menteri ke-10 dan anggota Kabinet Kerajaan. PMX dan Kerajaan Perpaduan seharusnya berhenti berdiplomasi dan berprotokol sangat bila menjawab apa juga tuduhan di Dewan Parlimen. Jadi dia kata tak payah nak protokol, nak berjawab, dia tak payah nak memikirkan hati dan perasaan. Kerana katanya, satu ketika dulu, dia mengulangi apa yang ada dalam handset di Parlimen. Satu ketika dulu,
Yang berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution, waktu itu beliau mewakili Parlimen Macang. Dia pernah berkata dalam Parlimen, saudara, kita tahu siapa pemimpin yang pernah tertidur dalam kasino di luar negara. Itu kenyataannya. Dan ini ada lagi dalam handset di Parlimen. Kerana adanya kononnya mereka mendedahkan bahawa pimpinan tertentu tak Islamik dan sebagainya. Kemudian katanya sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili kawasan Parlimen Petang Pauh, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, jadi sebab itu dia kata tak payah diplomatik lagi sekarang ni, tak payah nak protokol, sanggah saja. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu mewakili Parlimen Petang Pauh, ada dalam handset Parlimen pernah berkata, "Bagus, sila duduklah. Kita tahu siapa yang tolong bayarkan sewa rumah di Kuala Lumpur selepas menjadi Menteri Besar dulu." Itu kenyataan, saudara. Dan kalau mereka cakap banyak, seharinya dalam Parlimen tak payahlah nak berterima kasih. Saudara, semua ni boleh dirujuk dalam handset Parlimen. Jadi kata saudara Ramli, dia kata saya rasa majoriti rakyat suka dan boleh terima kaedah politik ungkit-mengungkit dan dedah-menedah cerita dan kisah lama ini untuk mematahkan hujah serta serangan sesama ahli Parlimen di Parlimen, saudara. Kalau perlu mereka dimalukan dalam Dewan Yang Mulia itu, lakukan. Teruskan saja. Orang politik atau penyokong yang tak mahu menerima realiti dan hakiki, serang saja mereka dengan fakta dan sejarah lama. Jangan ada diplomasi lagi, katanya. Sebab beliau melihat perkembangan politik masa kini nampaknya bersikap diplomasi dan gentleman sudah bukan lagi kaedah terbaik. Itu pandangan rakyat Bahrain. Mereka juga bosan melihat keadaan apa yang berlaku di Parlimen. Besok bersidang. Jangan lupa, saudara, besok Ketua Pembangkang akan mengulas apa yang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dalam bajet. Dan katanya pelbagai hujah politik. Saudara, perlu juga didedahkan. Rakyat nak tahu bagaimana kisah kerani pejabat kerajaan. Minum pagi, boleh katakan sejam. Ada pula yang mengait baju dan berniaga online masa bekerja. Ini perlu ditegur. Perdana Menteri kena bercakap terus terang. Kemudian katanya sebab mereka ini pandai sangat menegur Perdana Menteri. Sedangkan mereka pun ni kaki dengan kerajaan ni, saya itu tak kena, ini tak kena. Sedangkan dia orang ni masuk pejabat, duduk dekat ini kafe, minum berjam-jam, kerja terkendala. Yang perempuannya pula sibuk mengait baju anak-anak. Saudara, ada pula berniaga online. Ada juga katanya ustazah sekolah rendah. Selalunya tuang kelas ambil anak di pasti atau tadika waktu sekolah. Pegawai dan pakas pegawai kerajaan yang hilang selepas solat Jumaat, rupanya katanya mereka main golf. Dan bijak pula memfaraidkan projek dan tanah kerajaan. Jadi pemimpin politik yang bertunggu tangga di pejabat Perdana Menteri dan menteri dengan kertas proposal bersama tokeh-tokeh perniagaan juga perlu didedahkan. Jadi sudah sampai masanya PMX, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pemimpin Pakatan Harapan yang senada sejiwa dengannya supaya menukar cara dan gaya memberi penerangan dan penjelasan agar mengurangkan amalan dan budaya segan silu ataupun bersporting spirit, katanya, dengan kelompok-kelompok pengkritik yang muka tabal ini. Jadi nampaknya saudara Ramli ini dia bosan. Orang semua tak kena, sedangkan mereka tak mengkaji pimpinan mereka. Sebab itu katanya dedahkan, sebarkan secara terbuka. Sama ada di majlis dialog atau dalam media massa atau media sosial. Dalam bahasa orang putih, sedap juga katanya. Stop being Mr. Nice because these people will never learn until and unless you hit them right in the heart. They are there and there with no apology. Yang maksudnya saudara katanya, berhentilah jadi baik. Kerana mereka ni tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah insaf. Melainkan kita balun cukup-cukup apa yang mereka lakukan. Jadi katanya, may these remedies may end or reduce all these hypocrites from memorizing the same old song. They had never realized it was their own lyrics all this while. Jadi dia kata semoga remedi ini akan menghentikan segala keceluparan yang dilontarkan oleh mereka dan sikap hipokrasi mereka. Sedangkan apa yang mereka kritik itu, itulah yang mereka lakukan selama hari ini, katanya. Jadi, dia Mr. Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengar ni pandangan Ali bawa akar umbi. Ini saya menyuarakan pandangan Marhain.
Saudara, dia kata, let's start the tale and tales session, even it means you have to tear the friendship. Kalau sampai ke tahap kita merenggangkan hubungan persahabatan, renggangkanlah. Sebab rakyat pun dah bosan dengan sikap mereka yang mengkritik, yang tak tahu malu, yang menyatakan itu dan ini, yang mengkritik kerajaan sedangkan mereka lebih teruk lagi. Umpamanya orang kata seperti anjing yang menyalak, ekornya bergelumangan dengan najis. Itu gambaran dilontarkan oleh saudara Ramli, saudara Ramli Muhammad Yunus dari Langgar Alustar Kedah. Terima kasih saudara. Saya pun kadang-kadang tak terfikir adanya warga kita yang mahukan pimpinan negara kita bersikap sedemikian. Saya pun kadang-kadang bosan juga saudara. Sampai malam bercerita, orang tak faham. Sebab sampai masanya sudah kita tidak lagi banyak berlakukan diplomasi dan bersikap baik. Yang tak baik kena tak baik. Jadi SB Napiah dia kata, atuk sang saka tua sentiasa kerajaan tiada duit. Itu keadaan tak habis-habis. Jadi sekarang ni dedahkan. Habis cerita. Saudara Jaka Linglong dia kata, mereka ni tak payah santun-santun sangat. Balon aja. Dia kata macam si Sani. Dia pun setuju juga. Macam Muhammad Sani, ahli parlimen Kuala Langat. Nasib lah. Kerana nasib baik, nasib lah Datuk Seri Dollah Sani tak ada dalam parlimen. Kalau tidak, Datuk Seri Dollah Sani lagi teruk membalon. Itu kata saudara Jaka Linglong. Saudara jangan risau, malam esok saya dengan beliau, Jaka Linglong. Saudara Muhammad Nizam Burhan dalam kerajaan bagi kerja tu kat Wabi Sani tembak terus. Dan Yang Muhammad Datuk Johari yang bahasanya cantik tapi mengena. Itu keadaan saudara, mesti didedahkan. Sebab rakyat pun sudah semakin bosan saudara dengan sikap orang politik ni. Saudara Abdullah Majid dia kata, umpama ahli parti mengkritik ketua parti secara terbuka, tapi presiden parti bersangka baik. Sudah sampai masanya sekarang kita politik kita betul serang. Walaupun ada kalanya kita merasakan benda ini mungkin menyinggung hati dan perasaan teman-teman. Nak buat macam mana? Tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Itu pandangan saya saudara. Baik saudara, kita beralih di Parlimen Kemaman. Tak lama lagi Parlimen Kemaman akan mengadakan pilihan rayanya saudara. Dan hari ini saya dikabarkan pimpinan tertinggi UMNO Terengganu mengadakan mesyuaratnya di Kuala Terengganu. Dan Datuk Seri Muhammad Said membuat kenyataan bahawa selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, beliau menegaskan kekalahan Barisan Nasional di Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih 27,000 undi bukan disebabkan kesilapan meletakkan calon, tapi adalah kerana adanya kekalahan itu dilakukan sebab rasuah politik katanya. Itu gambarannya. Sebab itu beliau pun mengulahlah kenyataan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi yang berkata parti itu akan lebih berhati-hati masuki pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Ekoran kekalahan majoriti lebih 27,000 undi pada PRU 15 lalu saudara. Sebenarnya saudara, kekalahan dengan majoriti besar di Parlimen Kemaman pada PRU 15 dulu, kata Mak Said bukanlah sebabkan calon, sebaliknya berlaku unsur rasuah secara berluasa. Calon dapatkan pada PRU 15 lalu adalah calon okey, terima. Itu kata Mak Said. Jadi pada PRU lalu Mak Said letakkan sebagai calon BN di kerusi Parlimen Kemaman. Beliau kalah dengan 27,179 undi majoriti. Dan pada pilihan raya negeri Terengganu pada Ogos lalu, Datuk Seri Mak Said bertanding semula sebagai calon di Dun Kijal. Kalah juga saudara. Bahkan UMNO Barisan Nasional telah kalah di semua kerusi Dun dalam Parlimen Kemaman. Jadi keadaannya dalam Kemaman ni yang kita nak bertanding ni saudara, Dun Kemasik kalah. Majoritinya 6,505 saudara. N30 Dun Kijal kalah. Majoriti 3,358. Dun Cukai kalah. Majoriti 8,106. Dan Dun Air Putih kalah dengan majoriti 10,236. Jadi kalau dikira jumlah majoriti undi yang diperolehi oleh parti PAS adalah 28,607 undi. Lebih 1,500 dari majoriti dimenangi oleh calon PAS di Parlimen Kemaman. Kalau dikutip balik dari setiap kawasan Dewan Negeri itu saudara. Jadi sebab itu kita harus memikirkan calon yang diterima oleh ahli UMNO juga pun tidak cukup untuk menang dalam pilihan raya. Sebab itu kita sebelum kita meletakkan calon perlu memikirkan calon-calon
yang disukai oleh pengundi. Itu yang paling penting saudara. Jadi susahlah kadang-kadang kita memanglah susah nak terima realiti ini. Kalangan ahli pemimpin parti-parti politik, mereka merasakan mereka saja yang benar. Sebab itu selalu saya katakan, tengok di cermin. Tengok cermin tu, tengok cermin yang bukan mengejek. Saudara. Tapi kalau kita tidak melihat pada cermin, kita nak tahu macam mana diri kita. Sebab itu calon-calon perlu dipikirkan. Biarlah mereka itu adalah calon yang disukai oleh pengundi. Bukan disukai oleh parti. Sebab parti berapa ramai ahli UMNO di kawasan tersebut. Kena buat survey jugalah saudara. Sebab itu saya melihat bagaimana kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia kata kekalahan dengan majoriti besar sehingga 27,179 membuatkan Barisan Nasional kali ini lebih berhati-hati memasuki pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang perlu diadakan semula. Menurutnya, belum terlintahlah di fikirannya untuk berbincang dan menetapkan siapa calon dari parti UMNO untuk bertanding di kerusi berkenaan. Selaku Presiden UMNO, katanya isu yang sedikit mengganggu fikirannya adalah Barisan Nasional pernah tewas dengan majoriti undi besar di kawasan tersebut kepada Perikatan Nasional. Namun menegaskan ia bukan bermaksud Barisan Nasional takut untuk bertanding. Kemaman katanya kita belum fikir lagi. Kita belum fikir lagi sebab majoriti mereka pada PRU lalu katanya 27,000 undi lebih. Sebenarnya menurut Datuk Zahid Hamidi, kita tak pernah takut untuk bertanding. Tapi kita kena fikir kawasan itu kita akan letakkan calon yang lebih sesuai dengan orang kawasan itu dan tokoh yang boleh diterima oleh orang Terengganu. Itu yang penting. Bukan hanya sekadar diterima oleh UMNO saja. Saudara. Sebab hari ini dia adakan mesyuarat, beliau Datuk Zahid Hamidi menuturkan kenyataan seboleh mungkin calon yang akan diturunkan oleh UMNO adalah tokoh yang disegani bukan hanya di kawasan satu tempat tapi di seluruh kawasan Parlimen, Kemaman dan mestilah tokoh daripada negeri Terengganu. Itu kataannya saudara. Sebab kita tengoklah dulu PRU 15 dulu Cik Alias, calon yang dibatalkan oleh mahkamah. Dia menang Parlimen Kemaman, undinya dapat 65,714. Sementara calon UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Said cuma memperoleh undi 38,535. Memanglah tak hilang orang pertaruhan saudara. Dua calon lagi iaitu Rosli Abdul Ghani daripada Pejuang dan Husni Sudin daripada Pakatan Harapan. Masing-masing itu Pejuang dapat 506 undi dan daripada Pakatan Harapan 8,340. Itu keadaannya saudara. Saya mengharapkan agar pemilihan calon di Kemaman itu dapat diperhatikan betul-betul. Kalau boleh biarlah muka baru saudara. Itu keadaannya. Baik, sekarang ni kita bercakap sedikit tentang PAS. Apabila dakwaan ataupun saranan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan bahawa pintu untuk PAS keluar daripada blok pembangkang dan menyertai bersama-sama kerajaan perpaduan masih terbuka. Itulah murni sifatnya. Sebab itu Saudara Ramli tadi dia balon terus je dia kata. Saudara. Dan beliau berterbuka untuk bekerjasama asalkan ada keikhlasan. Kerana kerajaan hari ini, kata Datuk Anwar Ibrahim, adalah kerajaan perpaduan. Yang dicari ada kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, apabila ada wartawan berjumpa dan bertanya hari ini dalam satu wawancara dengan RTM pun, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hamidi menyatakan bahawa baginya sekarang ni Barisan Nasional yang membentuk sebahagian daripada kerajaan perpaduan, kalaulah PAS benar-benar mahu menyertai gagasan dalam perpaduan ini, mereka perlu berubah sikap kalau mahu mengatui kerajaan persekutuan. Jadi sebab Datuk Zahid kata dia pun dah jemu lah dengan sikap PAS yang tidak setia. Bukan saja dengan siapa pun, dengan sesiapa pun yang dia bersama tidak pernah setia. Malah dan pernah tak setia dengan Barisan Nasional apabila dengan begitu mudah dia berjatuh cinta lagi berkahwin dengan parti yang lain. Katanya sikap PAS yang cenderung bekerjasama secara perkahwinan mutaah ataupun secara perkahwinan kontrak membuatkan parti itu sewenang-wenangnya meninggalkan Barisan Nasional, iaitu UMNO yang sebelum ini pernah membentuk kerjasama menerusi pembentukan Muafakat Nasional. Kita, kata Zahid, lebih awal bekerjasama dengan PAS sebab kita wujudkan permuafakat dengan PAS. Kita telah ada dalam Piagam Muafakat Nasional. Yang tidak mahu adalah PAS dalam perkara ini. Bukan soal tidak mahu saja.
dalam bai'ah, dalam perjanjian pun ada saya. Tapi bila ada isteri politik yang baru, mereka cari isteri politik baru lain. Tinggallah kita. Itulah dikatakan perkahwinan muta'ah politik. Jadi kalau PAS mau menyertai kerajaan perpaduan, mestilah berubah sikap. Yang sudah tu sudahlah. Kalau tak ubah sikap, susahlah jadinya. Sebab sekarang ni memang banyak orang menyatakan bahawa besar kemungkinan PAS bakal meninggalkan Perikatan Nasional. Kabarnya sebab 1 demi 1 ahli parlimen dari Perikatan Nasional sudah pun bakal meninggalkan parti tersebut. Wallahu a'lam bisawab, saya tak tahu, tapi kabar-kabarnya begitulah. Sebab sekarang ni, saat ini 2 ahli parlimen daripada PVM sudah pun mula menyatakan kemiripan, mirip untuk menyokong kerajaan perpaduan. Malam besok saya akan bersiaran bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.